Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berjumpa lagi pagi ini. Semoga kita sejahtera. Sejahtera. Sekarang masih lagi waktu duha. Is duha time. Sekarang 11.50. Waktu duha. Agak lewat sikit hari ini. Atuk masuk workshop. Workshop. Ini waktu duha. Jangan lupa duha masih ada lagi 1 jam, 1 jam lebih. Waktu duha. Tajuk kita hari ini, Quote of the Day bersama dengan Atuk hari ini. Sembang pagi walaupun hampir tengah hari. Hari ini tajuk ni kita hari ini beratnya hutang. Beratnya hutang. Siapakah orang kaya yang sebenarnya? Orang kaya yang sebenarnya ialah jutawan. Syarikat besar, ada kapal terbang. Itu ke jutawan? Tapi tengok hutang dia. Dia ada 1 bilion duit dia. Tapi hutang dia ada 2 bilion. Bermakna dia berhutang 1 bilion. Dia miskin. Miskin. Pak Mat di kampung ada duit 10,000. Dia tak ada hutang. Itu lebih kaya lagi. Ya Wan. Salam Tok. Alhamdulillah Tok. Sehat-sehat. Lewat hari ni Tok. Lewat. Atuk masuk workshop pagi tadi sekejap. Masuk workshop. Sebab kita lah lama tak tengok misi-misi ni. Terlama pula di sana. Ya Noliza. Assalamualaikum Tok. Moga dimurahkan rezeki, amin. Jangan lupa doakan Tok, insya-Allah. InsyaAllah. Tajuk kita hari ini beratnya berhutang. Berat hutang. Atuk dah lalu dah. Memang berat. Kalau you berhutang dengan bank, bermakna you bekerja untuk bank lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan tanggungjawab hutang ini berat. Jangan main-main. Tak masuk syurga orang yang tak bayar hutang. Berat. Amal ibadat tak naik ke langit kalau dia mati. Kerana kalau hutangnya tidak diselesaikan, berat. Beratnya hutang. Kalaulah seseorang terbunuh di jalan Allah, kemudian hidup lagi, kemudian terbunuh lagi, hidup lagi, kemudian terbunuh lagi, hidup lagi, tetapi mempunyai hutang, ia tidak dapat masuk surga sehingga hutangnya habis. Orang fi sabilillah, orang yang terbunuh di jalan Allah, berperang, tetapi jika dia ada hutang, dia tak boleh masuk surga selagi tidak dijelaskan hutang. Allahu Akbar. Beratnya hutang. Jadi biarlah kita berniaga secara kecil-kecilan tanpa hutang, daripada berniaga besar ada hutang. Allahu Akbar. Jangan sampai semua hidup berhutang. Parah hidup nanti. Benar. Atuk setuju sangat Noliza. Berat. Berat tanggung hutang. Masa nak berhutang, mulut manis. Masa nak bayar hutang, lari di tampukang. Telefon bertutup. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah. Kalau lagi perlu pinjaman, datang bagai kilat. Kalau ditagihkan hutang, lari bagai kilat. Lari. Ya Muhammad, apa khabar Mat? Assalamualaikum Datuk Seri Doktor Profesor Teku Doktor. Wow, panjangnya kau. Atuk. Yang kau tak sebut tu, itulah atuk. Dosa berat tak bayar hutang. Jika mati roh akan tergantung di langit, tidak dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beratnya orang berhutang. Sebab itulah kita orang Islam ni berniaga ada hadnya. Jangan ikut orang bukan Islam. Zainuddin, apa khabar Cik Din? Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz, semoga sihat selalu. Amin. Dari Pak Non KL mai. Amin. Atuk. Atuk, saya bukan Ustaz. Sama-sama pagi je. Cik Din, apa khabar Cik Din? Oi, Cik Din sihat? Cik Din, kalau nak tengok video-video saya yang sebelum pada ni ada di YouTube. Cik Din boleh pergi ke YouTube. Subscribe lah. Haji Mat Atuk. Ada macam-macam. Sekadar untuk hiburan. Itu Quote of the Day bersama dengan Atuk. Itulah tajuknya. Quote of the Day bersama dengan Atuk. Tajuk hari ini. Dan banyak tajuk dalam video di YouTube. Tajuk kita hari ini, beratnya apabila berhutang. Berat bro. Lebih-lebih lagi apabila sampai masa due kena bayar, duit pula tak ada. Kita dimarahi. Ada keluarga putus adik-beradik kerana hutang. Suami isteri bercerai kerana hutang. Berkelahi mak dengan bapak kerana hutang.
Kawan rapat dah jadi musuh kerana hutang. Kerana hutang. Tak ada dengar yang baik pasal hutang ni. Semuanya dengar yang berat-berat saja. Tapi kenapa orang masih lagi suka berhutang? Ya Muhammad. Assalamualaikum tu. Ya. No Liza, orang berhutang dengan Sami. Saya 100,000 tu Haji. Wow. 100,000 teruk tu. Teruk. Teruk. Datuk Seri Doktor doakan saya dapat berhenti rokok dan vape. Oi, senang je. Berhenti rokok. Petua dia dengan vape. Wah, senang je bro. Kau jangan beli rokok dan jangan minta rokok. Dan jangan hisap rokok. Jangan beli vape. Jangan hisap vape. Kau berhenti saja. Habislah. Habislah. Itu je. Yang lain kau perasan lah. Itulah. Ya Wan. Sekarang ramai yang berjanji bohong. Itulah antaranya timbulnya hutang. Antaranya hutang masa. Oh. Itu very deep tu hutang masa. Ya, selalu yang berhutang orang Islam. Juga yang buat perangai. Bukan Islam pun buat perangai. Buat perangai juga. Pasal hutang. Beratnya hutang. Jika mati roh akan tergantung di langit. Tidak dapat bertemu dengan Allah SWT. Berat orang berhutang. Tapi kita kadang-kadang tak dapat lari daripada hutang. Macam mana nak beli rumah cash tu? 300,000. Mana ada cash? Terpaksa berhutang. Hutang dengan bank. Hutang dengan bank. Hutang ni, dia tak kira kau sihat ke, kau sakit ke, mesti kena bayar. Tanya bank. Bank, saya bulan ni saya dalam ward lah, saya tak boleh bayar. Bank boleh terima ke? Tak boleh. Berhenti rokok, suruh kilang rokok tutup terus. Itulah. Kalau kau tak sihat, beritahu kat bank. Bank, saya tak sihat. Saya tak boleh bayar install rumah saya. Bulan ni, kerana saya tak sihat. Bank boleh terima ke? Tak. Jadi bermakna zalimnya bila kita berhutang dengan bank. Zalim. Dia tak kira kau sakit, kau sihat, kau demam. Whatever lah. Yang penting, mesti kena bayar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rasulullah dulu pernah ditandangi oleh Yahudi. Rasulullah juga berhutang. Berhutang ditangi oleh Yahudi. Yahudi ni nak menteplak Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, hutang kau belum bayar. Rasulullah kata, seingat aku, masih belum due. Macam mana aku nak bayar? Aku nak bayar. Dia terus pegang baju Rasulullah macam ni. Kau bayar hutang aku. Belum lagi. So, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dah nak pancung dah. Pancung dah. Belum sampai masa lagi. Si Yahudi ni pegang baju. Itulah Rasulullah dia orang buat. Rasulullah kata belum due. Belum due. So, Sayyidina Umar marah. Sayyidina Umar marah. Okeylah, saya bayar sekarang. So, Sayyidina Umar kata tolong bayarkan. Katakanlah hutang Rasulullah 10 dinar. Okey, Abu Bakar kau bayar 20 dinar. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah hutang 10 dinar kena bayar 20 dinar. Kerana tadi kau ugut dia. Kau pegang. Dia pegang baju aku dan kau pegang baju dia. Kau kena bayar lebih. Bayar lebih. Itulah murninya Rasulullah. Rasulullah juga buat hutang. Tetapi Rasulullah tidak menagih hutang. Ini kena jaga-jaga. Kena jaga-jaga orang ada hutang. Masa buat hutang, masa kau sihat. Bila kau tak sihat, itulah yang beratnya. Kejap-kejap masuk hospital, kejap-kejap masuk hospital. Allahu Akbar. Beratnya hutang. Orang akan rasa mula berat hutang. Bila mana sukarnya mencari bagaimana nak melunaskan hutang itu. Bagaimana nak melunas hutang. Jadi tanggungjawab kita ialah segera lunaskan hutang. Orang yang paling kaya ialah orang yang tidak berhutang. Bukan orang yang banyak duit. Bukan. Minta-minta pahala kita lebih cukup bayar hutang. Di mahsyar nanti. Itulah. Dibayar dengan pahala kita. Dan bukan setakat itu saja. Kalau pahala kita dah habis, dia bagi dosa dia kepada kita. Allahu Akbar. Takutnya. Macam mana orang yang terima riba? Berdosa kata, ya mesti. Kalau salah, saya tolong perbetulkan. Riba haram. Riba haram. Noliza, mesti haram. Mesti. Tak ada tolak ansur. Riba. Riba haram. Itulah quote of the day kita hari ini. Tema pagi kita hari ini, kita buat bicara kita ialah hutang. Hutang terlalu berat. Terlalu berat. Berhutang ini satu perkara yang berat. Yang mesti dipikul. Berat. Bagi orang yang baru-baru nak belajar berhutang, baik tak payahlah.
Tapi Tok, macam mana nak beli kereta? Kau kumpul lah duit. Kalau kau ada 7,000, kau beli motor. Jangan beli kereta. Ni ada 7,000, bayar down payment. Habis dah saving. Beli kereta pula, Myvi. 40,000. Bulan-bulan 600 bulan. Kau tahu 600 bulan. Dia bagi tahu je harga 40,000. Setelah bayar 10 tahun, kereta tu jadi 70,000. Tahu tak? Ohoi, ya Rahmat. Rahmat Craft Design. Assalamualaikum bang. Dan semua sahabat. Salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad. Sembang-sembang kita hari ini. Kita jangan fikir mudah hutang ni. Hutang ni berat. Hutang berat. Berat yang amat sangat. Berat amat sangat. Kalau boleh janganlah berhutang. Nak beli bios. Kali berapa? Bios kali berapa? You bayar down payment. Kemudian you bayar bulanan berapa? You kalilah 10 tahun. Itulah jumlah yang harga kereta kau. Kereta ni ramai orang kita, khususnya di Malaysia ni, dia harga kereta dia kira harga cash. Dia beri harga cash tapi dia bayar installment. Bila dia bayar installment, Myvi daripada 40,000 pergi jadi 70,000. Jadi you beli kereta Myvi ialah 70,000. Tapi tak pernah ada orang sebut aku beli Myvi 70,000. Kebanyakan semua duk capai 30. Kau tak campur bunganya, flowernya mana? Ada kalanya saya berniat dalam hati ketika baca Al-Fatihah. Boleh. Nak tanya, selalu gak saya rasakan ketika solat was-was pasal niat solat betul atau salah. Jangan was-was. Was-was itu syaitan. Syaitan menggoda. Orang yang solat ada syaitan khusus menggoda orang solat. Ambil wudu, ada syaitan khusus yang menjaga orang untuk menggoda ambil solat. Dah dua ketiga. Memang syaitan. Jangan dengar cakap dia. Jangan ikut. Jangan ikut cakap dia. Jangan was-was. Sama juga rumah kita ada syaitan. Tapi bila orang yang bagi salam masuk balik ke rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaitan kata, syaitan Dasman kata, Dasman nama dia. Nama dia Dasman. Syaitan Dasman kata, oi kawan-kawan, rumah ini bukan tempat kita berhimpun. Kerana telah pun diberi salam. Jadi siapa yang tak bagi salam, masuk dalam rumah, Syaitan Dasman kata, kita tiba-tiba je senyap masuk dalam rumah. Syaitan Dasman kata, oi kawan-kawan, inilah rumah kita. Jadi kau tengok dengan syaitan lah. Itu yang rumah jadi kelang kabut tu. Kelang kabut. Ada kalanya saya berniat dalam hati ketika baca Al-Fatihah. Sebenarnya soal niat ni, apabila you ambil wudu, you nak nak solat kan? Itulah niat. Lepas you ambil wudu, you nak solat, kemudian you pergi ke mana? Pergi menghadap kiblat. Itulah niat lagi. You dah 2 kali dah niat. Kemudian apabila pergi solat, you dah tahu dah. You nak solat asar ke nak solat zuhur. Kan? Itulah niat. Dan terakhir sekali, barulah orang kata pastikan niat itu semasa takbir. Itu yang terbaik. Itulah pentingnya pada kita. Jadi Rahmat jangan risau. Semakin kuat kita nak solat, syaitan semakin goda. Semakin kuat kita ambil wudu, syaitan semakin goda. Semakin kuat kita nak zikir, syaitan makin goda. Biarkan. Lebih baik pergi tidur tanpa makan malam daripada bangun tidur teringat kepada hutang. Allahu Akbar, takutnya kepada hutang. Besok tak nak bangun awal. Kenapa? Ada hutang. Ada hutang. Itu berat. Kalau tak mampu belilah kereta terpakai. Nak kereta baru 10 tahun. Kereta lama muka 4 tahun. Mungkin 4 tahun. Betul? Setuju tu? Setuju. Tapi oleh kerana nak memenuhi dengan kehendak bukan keperluan. Kerajaan menggalakkan rakyat buat hutang. Antaranya pinjaman PTPN. Pinjaman PTPN ni ada ulama yang berbahas. Kalau tak ada pinjaman itu mungkin dia tak pergi sekolah. Lagipun interestnya terlalu rendah. Jadi untuk mencari ilmu. Sebab bila kita ambil PTPN, kita pergi kita dapat ilmu. Beza dengan kereta. Kereta you beli harga Myvi 40,000. You bayar sekali dengan bunga 70,000. Setelah 10 tahun jumlah you bayar 70,000. Setelah kereta itu pakai 10 tahun berapa laku kereta Myvi? Paling tinggi 20,000.
bererti engkau membakar duit engkau 50,000 dalam masa 10 tahun. Bayangkan, ini ramai orang tak kira ni. Orang tak buat calculation ni. You beli MyV 40,000. Buat pinjaman dengan bank. Kena interest. Campur interest lebih kurang. Dalam masa 10 tahun, jumlah bayaran kamu kena bayar 70,000. Setelah sampai umur 10 tahun, value kereta itu paling tinggi 50. Paling tinggi 20. Jadi apabila you jual 20,000, berarti engkau membakar duit engkau 50,000. Mana untungnya? Mana untung? Berarti orang beli kereta baru ini. Memang kenalah. Memang kena. Memang kena. Jangan tengah solat teringat hutang. Belum bayar. Lagi. Bercampur aduk nanti. Memang benar. Memang benar, Noliza. Rahmat, itulah risau tu. Sejak akhir-akhir ni hampir terlupa surah Al-Fatihah. Selalu terganggu. Itu syaitan semakin kuat. Syaitan kalau boleh, you tak solat lah. Syaitan cukup marah orang solat. Sebab di antara tergegarnya seluruh syaitan dan iblis. Apabila Rasulullah menerima perintah daripada Allah SWT, umat Rasulullah kena solat 5 waktu. Syaitan bertibaran. Pening syaitan macam mana nak buat. Jika umat Nabi Muhammad solat habislah kita, maka kita akan goda dia solat. Goda dia ambil wudu. Itulah. Jadi jangan risau. Pasal dia bermakna solat rahmat sudah semakin mantap. Semakin mantap. Sebab diganggu oleh syaitan. Tak percaya, tanya orang tak solat. Ada syaitan pergi ganggu tak dia? Tak ada. Ya, Kak Nah. Jadi lebih baik tidur tanpa makan daripada bangun tidur kena bayar hutang. Berat. Tajuk kita hari ini. Beratnya berhutang. Berat berhutang. Bergaduh suami isteri kerana hutang. Apa lagi dengan Along? Allahu Akbar. Berat. Bergaduh adik-beradik kerana hutang. Ada adik-beradik. Ada cerita adik-beradik. Minta pinjam duit dengan family. Kenapa? Kalau tak bayar, kereta kena tarik. Kereta kena tarik, tak bayar. So, kalau tak bayar bulan ni, okeylah, katakanlah bayar bulan ni. Bulan depan kau nak ambil duit mana? Kena pinjam lagi. So, sampai bila? Sampai bila? Bermakna kalau kau pakai kereta, kau tak mampu bayar installment, kau jual je kereta tu. Jual je. Itulah jalan yang terbaik. Bukan mencari hutang. Kau tak akan selesaikan. Kau nak sayang buat apa kereta? Tak guna. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kana. Apa khabar? Sayang buat apa? Itu penting. Sebelum kita meneruskan buat bicara kita, beratnya hutang, kita baca dulu umul kita Al-Fatihah. Dan kita niat pahala surah Al-Fatihah yang kita baca ini, semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah sampaikan kepada semua rasul-rasul, nabi-nabi. Semoga Allah sampaikan pahala Al-Fatihah itu kepada kedua ibu bapa kita, kepada diri kita, kepada isteri kita yang kita sayang, kepada anak-anak, suami-suami ataupun suami atau isteri-isteri. Marah pula tu. Tak sebut. Dan juga kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat. Rakan-rakan Quote of the Day yang sentiasa setia, yang masuk hari ini atau masuk semalam atau masuk minggu lepas, yang bersama kita, dan kepada muslimin-muslimat, mukminin-mukminat, seterusnya kepada Toki kita Adam AS. Semoga orang yang kita sebut tadi, sama ada kita secara langsung atau tak langsung, Allah, ya Allah, sampaikanlah pada Al-Fatihah yang baca ini kepada mereka semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Quote of the Day bersama dengan Atuk hari ini. Beratnya berhutang. Beberapa orang terjebak dalam kebahagiaan, pameran sosial, sampai lupa tumpukan hutang di dunia sosial. Allahu Akbar. Yang aku bayar pada pada mereka hanyalah
proksi waktu, tenaga. Risau aku ketika sebagai sesati bayar hutang. Teruknya macam ni. Mantan kekasih seperti hutang. Bekas kekasih ni seperti hutang, dia kata. Kita tidak pernah betul-betul melupakannya. Kita hanya selalu pura-pura melupakannya. Darah pura-pura. Ya, hutang faraid tak selesai. Dari generasi ke generasi, Allahu Akbar. Berat tu dosanya. Berat. Hutang adalah biaya hidup masa depan yang kau pakai hari ini. Hutang ini ialah perbelanjaan hidup masa hadapan yang kau pakai sekarang. Berarti kau tarik awal. Jadi tabungan adalah biaya hidup masa depan yang sudah kau miliki hari ini. Tetapi tabungan pula, itulah yang kau telah membuat persiapan untuk hari yang akan datang. Allahu Akbar. Zikir 70k tu, kalau kita hanya sebut Allahu Akbar untuk capai 70k, boleh kata? Boleh sangat. Cantik dah tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Ataupun La ilaha illallah. Itu cukup satu syahadah. Itu lagi cantik. La ilaha illallah ini syuhadah. Syuhadah ini adalah memperbaharui syuhadah kita. Itu yang cantik kalau buat 70k. La ilaha illallah. Sebab yang paling agung, zikir yang paling agung ialah zikir La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah. Itu yang paling cantik. Kalau ditakdirkan, masa itulah akhirnya nyawa kita insya-Allah syurga. InsyaAllah syurga. Sebab lafaz kita, lidah kita sedang menyebut nama ilahi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Macam tu. 70k. Kalau boleh buat 1000 sehari pun dah hebat dah. 70k terlalu hebat. Sebab Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu pun sudah bagus. Tapi yang paling bagus lagi, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu yang terbaik. Zikir yang terbaik, Rahmat. Alhamdulillah. Saya halalkan. Saya halalkan orang yang berhutang dengan saya. Tapi jika dibayar, saya ambil. Jadi you halalkan tapi tak bagi tahu dia lah tu. Sebab tu dia bayar. Tapi kalau dia tahu Wan dah halalkan, tak bayar dah. Tak bayar dah. Tak bayar dah. Jangan pernah berhutang. Jika hutang itu hanya untuk membuat anda terlihat lebih berjaya di kalangan orang lain. Jangan kita buat hutang kerana untuk bergaya. Biar papai asal bergaya. Allahu Akbar. Ini pepatah prinsip yang tak boleh dipakai. Tak boleh dipakai. Jangan guna ni. Sebab yang kita nak hidup mewah ni ialah di akhirat. Bukan di dunia. Yang kita nak hidup dalam keadaan aman, damai, mewah, kereta besar, rumah buat daripada emas sebagainya. Kita nak duduk di akhirat, bukan di dunia. Rugilah kalau kau ada duit banyak, kau buat rumah emas di dunia. Sebab kau akan tinggal benda tu. Sedangkan kalau kita beramal, kita kumpul harta kita dan kita bersedekah, kita dapat rumah, kita dapat istana syurga di syurga. Istana besar. Itu yang kekal. Yang dunia tak kekal. Kenapa pula kau nak berhabis duit, nak berhempas pula untuk benda-benda yang tak kekal? Kan? Itulah silap besar kita. Silap besar kita. Jadi nak habis duit kepada benda yang tidak kekal. Terutama ya, Atuk tengok, kalau orang beli rumah boleh tahan. Beli rumah 10 tahun dulu. Beli rumah itu 10 tahun dulu 100,000. Sekarang dah 300,000. Nilai rumah. Bermakna you jual anytime. Ya, duit bank you dah bayar banyak dah. Kurang-kurang kau akan dapat 100,000 atau 200,000. Bersih. Tapi kalau beli kereta 100,000, campur interest, dah jadi 180,000. Kan? Selepas 10 tahun, kereta tu jual 50,000. Berarti 130,000 kan rugi. Tak untung. Atuk tengok dalam TikTok ni sekarang Yuska. Yuska mulai jual kereta melalui TikTok. Ada Merc. Merc yang S280. Baru. 300,000 baru. Dia tahu dia nak jual berapa? 6,800. Yang baru 280,000. Setelah 15 tahun 6,800. So mana untungnya? Mana? Tak payahlah. Tak payah. Tapi tak boleh tu. Gaya mau tu. Nanti dah balik kampung setahun sekali. Malu orang pakai kereta buruk. Nak pakai kereta. Jadi kerana gaya. Biar papai asal bergaya. Itulah. Itulah. Tak kira kita ni siapa. Siapa berhutang dengan mak.
Bapa, cepat-cepat lunaskan hutang mak bapak itu. Benar sekali. Kena lunaskan segera. Jangan pernah berhutang. Jika hutang itu hanyalah untuk happy-happy saja. Ada orang sanggup berhutang untuk pergi melancong. Tak betul. Kalau you tak cukup duit, you jangan pergi melancong sebab melancong ni option. Melancong ni pilihan. You tak pergi tak ada masalah. Tapi janganlah tak boleh makan. Kalau tak boleh makan, cerita lain. Kalau kau tak makan, cerita lain. Ini nak pergi melancong. Allahu Akbar. Itu kena jaga. Jangan berhutang kalau memang tidak punya sumber untuk bayar balik. Ini contoh lah, contoh. Atuk ada seorang staff dulu. Gaji dia RM500 sebulan. RM500. Dia ni kuat buat pinjaman koperasi. Pinjaman koperasi sampai 400 potong sebulan. 400. Atuk saya usaha koperasi masa tu lah. Kau nak makan apa lebih 100 sebulan ni? Alah, tahulah saya, Cik Mat. Saya nak makan apa? Ini duit lebih, pandai. Rupa-rupa dia buat peribet sapu. Peribet sapu. Tengok dia pejabat, dia tak ada. Kau pergi mana? Dia buat peribet sapu. Dia duit 100 lebih. Nak makan anak bini macam mana? Allahu Akbar. Kau beli apa? Pihak buat pinjam koperasi sampai 2,000, 3,000. Allahu Akbar. Silaplah kau ni. Silap. Itulah kita kena jaga. Kau update hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atok. Beratnya hutang. Orang yang paling kaya ialah orang tak ada hutang. Orang tak ada hutang. Negara yang paling kaya, negara tak ada hutang. Negara tak. Sebab itu negara yang tak ada hutang, dia boleh bagi apa-apa insentif kepada rakyat dia. Rakyat dia. Nak kahwin, dia tanggung. Anak baru lahir anak, rumah sudah disediakan. Baru lahir anak seorang, rumah sudah, kerajaan sudah sediakan untuk anak. Free. Ini negara tak ada hutang. Tapi negara ada hutang ni, nak ambil duit KWSP yang kita simpan pun tak boleh. Tak boleh. Macam-macam alasan. Alasan apa duit dia tak ada kan? Tak ada. Duit yang tak ada tu yang hutangnya siapa? Kerajaan yang hutang. KWSP di antara penghutang yang paling besar ialah kerajaan. Kerajaan sendiri berhutang KWSP. Berhutang. Cerita je lah. Wallahu a'lam bissawab. Marah orang nanti kalau kita cakap. Jadi negara kita berhutang. Banyak hutang. Nak membangun hutang. Nak buat tu hutang. Nak buat ni hutang. Hutang tu tak ambil kira tiri lagi. Rasuah lagi. Allahu Akbar. Salah guna kuasa lagi. Allahu Akbar. Hutang. Jadi kita ni taklah berat sangat. Ada negara lain lagi berat. Lagi berat. Hutang mas kahwin. Boleh ke tu? Itu pun ada. Buat pinjaman untuk kahwin. Sampai anak 3 tak habis lagi bayar. Itu kan cerita Piramli. Tak dengar tak? Yang apa ni? Yang bujang lapuk tu. Bujang lapuk tu. Dia tu. Suami isteri bergaduh. Kita suami isteri bergaduh. Itulah. Bapa kau juga yang suruh. Bapa ni macam-macam lah. Piramli ni banyak. Banyak. Hutang mas kahwin ke apa ke. Biar hutang jangan nunggu tagih kerana mungkin yang sangat menghargai kamu. Jika kita berhutang, aku hutang ni untuk 2 tahun. Setahun, selesai hutang ni. Itu orang hebat. Bahkan dia offer lagi. Kalau kau nak pinjam, ambil lah duit. Tak nak. Aku tak nak. Sebab hutang wajib dibayar. Kalau teman mau pinjam uang itu, mukanya jadi beda ya. Kayak nak manis. Kalau kawan nak pinjam duit, muka manis bro. Muka manis bro. Lepas dapat duit, muka tak nampak bro. Muka tak nampak. Itulah beratnya hutang. Berat hutang. Tak ramai orang yang berhutang hubungannya semakin rapat. Tak ramai. Ya Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Siti? Apa khabar Liza? Biar kereta buruk, rumah kecil tak apa. Janji kita tak ada hutang. Cantik. Atuk setuju sangat. Kalau ada duit, belilah cash. Tak ada, tak ada tak apa. Tak pening kepala. Tak pening kepala. Orang yang dah lalu, tak payah Atuk explain banyak lah. Betapa beratnya berhutang. Siapa yang pernah berhutang, boleh cerita sikit? Berat ke tidak? Zainab, sekelontok mat. Ya, sihat selalu di rumah. Kan rezeki. Sihat semua. Alhamdulillah. Beratnya berhutang. Beratnya hutang. Jangan lupa bayar hutang kerana semua dosa diampuni kecuali hutang.
Orang yang mati syahid diampuni dosanya kecuali hutang. Orang yang mati syahid garanti syurga. Tapi tersangkut. Kenapa? Hutang tak bayar. Janji adalah hutang. Jika kalau banyak hutang, bayarlah dengan janji-janji manismu. Berat orang berhutang ni. Berat. Hutang itu berat kawan. Kerana di akhirat nanti tak ada rupiah. Tak ada ringgit membayarnya. Di akhirat nanti kita tak boleh bayar dengan dolar Amerika tahu. Tak ada. Di akhirat bayar dengan pahala kita. Bila kita bayar hutang, bayar. Pahala dah habis dah. Maka dosa kawan tu akan dihumbat kepada kita. Dosa dia, dosa zina dia, dosa apa-apa. Berat-berat dosa dia semua bagi kita. Sebab apa? Sebab kita hutang dengan dia. Akhir dia syurga, kita neraka. Na'udzubillah min zalim. Berat kan? Berat. Dia jahat di dunia, tapi dia masuk syurga. Kerana kita baik di dunia, tapi kerana tak bayar hutang. Allahu Akbar. Masa nak berhutang, tutup katanya manis. Lembut gigi dari lidah. Tapi bila kita kutip hutang, dikatanya kita ceti pula. Allahu Akbar. Cabaran bro. Penuhi janji. Sesungguhnya setiap janji pasti akan dimintai dipertanggungjawabkan. Hutang adalah ibu dari kebodohan dan kejahatan produktif. Hutang ni adalah ibu daripada kebodohan dan kejahatan yang sebenarnya. Ibu segala keburukan. Itulah hutang. Hutang seperti api. Makin berbesar hutang, makin hutang tersebut membakar dan menyeksamu. Hutang berat. Terutama hutang dengan bank ke, alung ke, apa ke, berat. Berat bro, ada hutang ni berat. Kau kerja 3-4 tahun tak selesai lagi hutang. Asyik kerja siang malam pagi. Bermaknanya you hancurkan usia you kerana nak bayar hutang. That's a life ke? Adakah itu hidup? Tak nampak tu. Atau tak nampak hidup yang seperti itu. Hidup yang hanya sentiasa berbayar hutang. Kalau kita mampu, tak apalah. Mampu. Tapi jangan pernah malu menagih hutang. Ni kawan-kawan kita yang suka memberi hutang ni. Ya, saya doakan. Moga orang yang berhutang dengan suami saya dapat dilunaskan. Bayar sikit-sikit pun tak apa. Benar sekali. Bayar sikit-sikit pun tak apa. Sikit-sikit pun tak apa. RM5, RM10 pun tak apa. Apa asalkan bayar. Bayar. Cari pertolongan itu kepada Tuhan, bukan kepada hutang. Manusia lebih sulit melupakan hutang, namun mudah lupa hutang. Manusia lebih sulit melupakan pemihutang, tapi mudah lupa hutang. Kalau kita orang yang memberi hutang tu tak akan lupa siapa berhutang. Akan ingat dah. Bagi jiwa yang agung, hutang yang paling berat adalah ketidakmampuan membalas budi yang pernah diterima jadi orang lain. Itu hutang juga. Hutang budi baik. Hutang budi baik. Hutang ni bukan duit saja. Hutang budi baik, berbuat baik. Baik. Jangan hutang lah, hutang. Malaysia di antara negara yang tertinggi, rakyatnya suka buat hutang. Ya Osman, bayar sebelum mati tu. Mati nanti dah tak ada hutang, cantik. Tapi yang baiknya tak payah berhutang. Kita mati anytime pun tak apa. Macam mana Man? Boleh terima macam tu. Ya Wan, bagaimana pula jika ibu bapa berhutang dengan anak-anak dengan tidak mendidik mengikut agama? Itu tuntutan ibadat. Juga hutang. Nanti anak akan tuntut. Bapa kuat pergi masjid ya, tapi bapa tak pernah ajar saya baca Al-Fatihah. Kena. Kena, memang kena Wan. Kena. Hutang akan menyeret orang miskin menjadi lebih miskin dan terseksa. Hutang akan menyeret orang kaya jadi miskin. Hutang akan menyeret orang miskin dan jadi lebih miskin dan terseksa. Tak ada orang lagi. Orang yang berhutang akan menjadi jutawan. Tak ada lagi. Dalam sejarah banyakkan orang yang berhutang, makin banyak hutang, makin terseksa. Makin miskin, makin terseksa. Allahu Akbar. Sebab itulah di antara benda yang halal. Benda yang halal tetapi dibenci ialah berhutang. Saya jenis tak suka berhutang. Satu hutang pun saya tak ada. Alhamdulillah hebat. Hebat Nurliza. Hebat. Membeli barang dengan hutang untuk bergaya, pasti dia tidak kaya.
Kalau kita tengok bagaimana orang kaya pakai t-shirt je buat presentation. Tengok Ziggenberg. Ziggenberg pula. Tengok apa ni, apa ni, Bill Gates apa semua. Buat presentation pakai baju gini je. Tak ada pakai coat, necktie pun semua. Yang pakai coat, necktie pun semua ni biasanya keparat. Dia memang jutawan. Tetapi hutang pun jutawan juga. Dia duit ada berjuta. Tapi hutang berpuluh juta. Itulah yang berlaku sekarang. Kepala pening. Bila kepala pening, kalau setakat nak makan tu boleh lah. Tapi bila hutang banyak, makan-makan, akhir sekali nak makan pun tak boleh. Sebab apa? Doktor tak bagi. Makan ini darah tinggi. Makan ini kecil manis. Makan ini gini. Makan ini. Makan ini. Akhir sekali, makan hutang lah. Habislah. Jadi jangan berhutang. Jangan berhutang. Sebaik-baik kita hidup di dunia ini orang yang boleh melunaskan hutang. Itu orang terbaik. Pemihutang yang terbaik ialah orang yang berjaya melunaskan hutang. You tengok bank, public bank mengisytiharkan untung berbilion. Maka buat duit bunga lah tu. Duit bunga lah. Mana ada bank bankrupt? Tak ada. Kalau setakat dia buat apa saja, semua kaya. Sebab apa? Makan duit bunga. Ya betul tu, jangan berhutang. Sekarang ni top up pun boleh hutang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan berhutang. Boleh tak satu hari dalam hidup anda seumur hidup supaya tidak hidup dalam berhutang? Boleh tak? Oi, selesa. Kalau you duduk di rumah ni semua tak ada hutang. You buat cash saja semua. Semua tak ada hutang. You akan tidur lena dalam rumah tu. Walaupun rumah tu kecil. Tapi kalau you buat rumah besar, 3 tingkat, ada lift. Tapi hutang dengan bank setiap bulan kena bayar. You risau, takut bisnes you drop. You tak boleh tidur malam. So apa guna you buat rumah besar? Lagi risau, lagi kuat, lagi umur pendek. Allahu Akbar. Cerita Piramli, ceti yang bagi hutang. Tak kaya pun. Pakai kain je. Baju pun tiada. Itu ceti di Malaysia. You tahu tak duit dia dihantar India? Duit dia dihantar India. Mama hantar ini duit hantar pergi India. Balik kampung lah. Balik kampung. Kat Malaysia dia tunjuk lah tak ada duit. Ceti kan? Oh, itulah ceti Wan. Ya, dia hantar duit. Itu mama. Dia hantar balik. Dia punya negeri lah. Dia punya negeri. Good day hari ini. Seman-seman pagi bersama dengan Atuk ini beratnya orang berhutang. Cuba buat satu perancangan dalam hidup kita. Supaya kita secara family hidup tanpa hutang. Hidup tanpa hutang. Yang malangnya, MyV dah ada setahun lagi bang. MyV ada setahun lagi bang. Setahun lagi bang. Kalau kita tolak MyV ni sekarang, tolak MyV, kita boleh bayar down payment Honda. Bayar down payment Honda, gaji abang akan naik tau. Gaji akan naik, jadi kita boleh cover monthly bayar dengan gaji yang akan naik. So kita tolak lah ambil Honda. Jadi sampai bila kau nak berhutang ni? Saving tak ada. Itu yang duit KWSP nak keluarkan sangat tu. Dah duit tak ada. Duit tak ada. Sekali kau dipecat, sekali company tu lingkup, kau tak ada simpanan, kereta kena jual. Tak jual pun kena tarik. Rumah kena jual. Tak jual pun kena lelong. Habis tu apa yang ada? Apa life sebenarnya? Apa hidup sebenarnya? Kalau dengan berhutang, tak payahlah bergaya bro. Bergaya buat apa di dunia? Kita akan bergaya di akhirat. Di akhirat kita akan bergaya. Laki-laki ada 70 bidadari. You nak buat apa di dunia? Tak ada apa. You nak rumah besar. Rumah besar apa? Takkan you buat rumah dengan emas di dunia? Tak ada. Tapi you akan dapat istana emas di akhirat. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Tok Haji punya dialog macam Piramli. Sampai mati dulu. Dul ke minah ke? Yang dulu. Dul ke minah dulu mati. Itulah. Piramli dia pandai dia buat. Jadi hidup ni. Cuba buat. Take my word. Ambil kata-kata Atuk ini. Boleh tak bang? Bincang suami isteri. Kita hidup tanpa hutang. Boleh tak bang? Kita hidup tahun 2023 tanpa hutang. Ataupun cek kereta akan habis bila. Bang, lepas habis bayar kereta ni, berhentilah. Tak payahlah pakai kereta baru. Kita pakai yang ni je lah. Kita repair lah apa yang patut. Cuba bincang macam tu. Kan cantik tu. Tapi ada juga bini-bini ni. Sorry lah. Isteri-isteri ni. Bang, nanti 2 tahun lagi kita tukar kereta baru ya. Allah, hutang lagi.
Hutang lagi. Anak saya datang. Ayah, Myvi tu dah nak habis. Berapa tahun lagi? Ada 2 tahun lagi. Habis tu, nak beli kereta baru. Yalah, beli kereta baru. You tahu tak, setiap kali you beli kereta baru, berapa lama bayar? Yalah, lama. Berapa? 10 tahun. Boleh you buat hutang baru 10 tahun. Yang ni dah nak habis dah. Sedangkan Myvi yang kau pakai tu, you buat kereta tak sampai 5 minit pun. Kau draft. Kau draft tak sampai 5 minit pun. Kau nak tambah lagi hutang. Kalau beli kereta besar sekalipun, kalau kau drive 5 minit 1 hari, berarti yang habis duit banyak kau ialah bayar bunga. Bayar flower tu. Bayar flower. Dia pun tak jadi beli. Tak apalah. Ayah pakai kereta tu je lah. Kan bijak macam tu. Bijak macam tu. Jangan berhutang. Jangan berhutang. Kalau dah habis semua kereta, pakailah kereta tu. Dengar cakap atuk sekali. Pakailah kereta tu. Persekitaran lah yang banyak mengajar. Kita berhutang. Lebih-lebih lagi hidup zaman fitnah dan gosip. Pedulikan orang. Pedulikan orang. Ini kena banyak berbincang suami isteri. Kadang-kadang kita malu tak bertempat. Malunya bang, kereta kita buruk, kita pergi tempat kenduri. Apa kisah? Dia hutang banyak. You nampak je pakai emas tu harga 300,000. Hutang 200,000 lagi ada. Kita pakai Proton Saga tak ada hutang. Kita lebih mewah daripada dia. Itu cara orang berfikir. Persekitaran peduli kawan. Peduli. Yang tanggung kita. Persekitaran tak tanggung. Jiran-jiran tak tanggung. Tidak kata jiran, nampak berat lah Cik Wan tu. Jom kita pergi bantu dia. Kita pergilah, kita bagilah 10,000 seorang. Ada ke macam tu? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Jadi berat. Tu berat sangat. Beratnya berhutang. Berat berhutang ni. Perkara hutang jangan dipandang remeh. Pada zaman ini, padahal telah datang hadis daripada Nabi SAW. Betapa beratnya orang yang berhutang. Banyak hadis. Hutang. Caramu membayar hutang adalah cermi bagaimana rezekimu datang. Mempersulitkan bayar hutang, maka rezekimu juga sulit. Ini yang berat. Orang yang mensulitkan bayar hutang. Janji nak bayar 200 bulan, you bayar 100 bulan. Rezeki pun susah masuk. Rezeki susah masuk bro. Semakin kau tak bayar hutang, semakin susah. Sebab tu you tengok orang yang berhutang, makin lama rezeki dia makin teruk. Bisnes dia jatuh. Akhir sekali, hutang tak boleh bayar, bisnes dia lingkup. Ukur baju pada sendiri-sendiri. Benar sekali, Noliza. Jangan ukur pada jiran pula. Itu yang rosak tu. Jadi, bagi orang yang berhutang, pastikan you tunaikan. You lunaskan hutang itu mengikut waktu dia. Mengikut waktu. Sebab apa? Sebab kalau kau coba mempermainkan waktu, rezeki juga akan jadi macam tu. Ini yang menakutkan kita. Yang menakutkan kita. Rezeki juga akan menjadi rosak. Rezeki juga akan terganggu. Rezeki juga akan terganggu. Itu kita kena jaga. Ingin masuk syurga? Jika anda ingin masuk syurga, segeralah bayar hutang. Ingin masuk syurga, segeralah bayar hutang. Itu saja pokoknya. Jadi, ya betul tu. Betul kan? Jangan peduli orang. Jadi kesimpulannya, hutang tu berat. Atuk dah lalu semua dah. Atuk berniaga juta-juta juga. Tapi hutang juta-juta juga. Yalah, betul lah. Teori atuk pun dulu macam tu. Kalau kita tak beli mesin ni, macam mana kita nak buat production kita? Atuk dulu buat telefon. Macam mana kita nak bekalkan telefon kepada Telekom ni? Dia nak 30,000 biji telefon rumah masa tu. So beli mesin setengah juta. Hutang beli tu sejuta. Allahu Akbar. Akhir sekali, tak termampu bayar. Itu jadi masalah. Kena jual semua. Jual mesin, harga lagi teruk. Lebih teruk daripada kereta. Kalau kereta ni taklah teruk sangat. Mesin lagi teruk macam lelong je. Tak ada buat apa. Itulah beratnya lalu. Kemudian kita struggle untuk bayar hutang supaya rumah tak lelong, kereta tak jual apa. Struggle. Tinggal anak dan isteri bekerja, kita juga bekerja, anak-anak letampukan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup tenang tanpa hutang. Cantik. Benar sekali Miza. Coba kita hidup secara sederhana. Sebab yang hidup kita ni, yang boleh membuat kita hidup ialah makan. Makan. Sebab banyaknya kita nak makan. Yang kita habis ni ialah kita menghabiskan wang kepada benda yang kehendak, bukan keperluan. Kita nak pergi pasar. Pakailah kereta kancil, apa salahnya? Tapi oleh kerana nak berlagak, pergi kereta besar. Itu yang jadinya. Rumah macam tu juga. You tahu tak rumah ni? Semakin besar rumah, you bermula dengan 2 orang. Betul, dapat anak. Kemudian anak dewasa.
Kebanyakan family ni bila anak dewasa mulai berfikir nak tambah bilik, nak tukar rumah. Maklumlah anak ada 7, 8, lelaki 3, perempuan 3, seorang satu bilik, 8 bilik, besarkan rumah. Masa tu anak tengah remaja. Tetapi setelah anak itu kahwin, anak pergi. Bilik 12, bilik 8. Akhir sekali yang tinggal kita 2 juga. Jadi baiklah kita bermula dengan 2 bilik atau 3 bilik dan berakhir dengan 2 orang dan 2 bilik dan 3 bilik. Begitulah. Mereka akan pergi. Mereka tidak akan duduk di rumah. Mereka tidak akan bersama dengan kita. Balik setahun sekali je. Setahun sekali je. Itu kenyataan. Kenyataan. Tak payahlah entertain. Sebab itu di Kota Baru sekarang kalau hari raya, hotel penuh. Sebab family balik, semua duduk di hotel. Semua duduk di hotel. Yalah, anak-anak bilik pakai aircon. Rumah atuk di kampung tak ada aircon. Rumah di Kuala Lumpur ada wifi. Rumah atuk tak ada wifi. Tak ada wifi. Garas anak 8. Balik kereta 8 biji. Garas ada 1. Tak. Jadi menyebabkan duduk di hotel. Balik kampung tapi tinggal di hotel. Itulah anak-anak kita. Itu realiti. Kita pun tak boleh tahan. Kita tak boleh tahan dia. Kita jangan ganggu dia. Jadi, bila bayar hutang, siapa yang berhutang lantas berniat tidak mengembalikan, maka Allah akan persulitkan hidupnya. Orang yang bayar hutang, kemudian dia niat, aku tak boleh bayar hutang, maka Allah akan sulitkan hidupnya sampai bila-bila. Allahu Akbar. Orang taman saya pinjam amanah ikhtiar. Bayar tiap-tiap minggu. Seminggu ikut berapa buat pinjaman. Ada juga orang pinjaman amanah ikhtiar. Ambil duit tu beli motor. Ada, Nuriza ada. Ya Wan, kita sebenarnya dah tertipu dengan dunia yang sementara ini. Minta Allah ampunkan dia. Minta Allah ampunkan dia. Benar sekali. Dunia ni Fata Morgana. Fata Morgana ni you nampak je cantik macam air laut tu semua. Kalau you pergi dekat, tak ada apa pun. Kita memang ditipu oleh dunia. Kita malu kerana dunia. Kita segan kerana dunia. Kita nak pakap, nak mewah kerana dunia. Kita nak duduk sehat kerana dunia. Kita nak makan di hotel 5 bintang kerana dunia. Semua dunia. Semua tu tak betul. Siapa yang kerana dunia, maka dia pasti kena tipu. Dunia ni penipu besar. Penipu besar. Yang benar ialah lillahi ta'ala akhirat. Jadi yang penting, jangan buat hutang. Jadi cukuplah untuk hari ini. Sembang-sembang pagi, beratnya hutang. Coba merenung diri sendiri. Mana ada hutang tu, cobalah buat satu keputusan, bertekad tidak akan buat hutang lagi. Jadi cukuplah apa yang ada sekarang, semua dah kita merasa amin, Noliza. Dan apa yang lebih penting ialah kita tingkatkan ibadat kita. Hidup dah boleh dah. Boleh, kereta dah boleh pakai dah. Bisnes boleh jalan dah. Anak boleh sekolah dah, tak ada masalah. Tapi yang kita nak ialah syurga. Syurga Allah. Kita nak syurga Allah. Istana daripada Allah. Istana emas dan sebagainya. Jadi kita tingkatkan amal ibadah kita. Siapa yang belum solat sunat duha, masih ada lagi waktu duha. Siapa yang solat sunat duha, 12 rakaat, Allah jamin sebuah istana emas di syurga nanti. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.